Baik, terima kasih pada tuan-tuan yang masih setia bersama dengan saya setiap hari. InsyaAllah kita cuba untuk bersiaran pada jam 2.30, 2.40 untuk mengisi slot yang bermanfaat sepanjang Ramadan ni saja. Cerita buat puasa je yang dibawakan kepada anda oleh Kembara Korban Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM yang menganjurkan ibadah korban di dalam dan di luar negara. Baik, pada hari ini kita nak melihat tentang niat puasa. Ramai yang duk keliru tentang niat puasa, banyak-banyak masalah kan. Jadi kita nak lihat dulu petang ni tentang niat puasa. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Nampak hari ni ceria, cergas kan. Alhamdulillah. Saya dapat mikrofon, okey lah. Kan? Dapat mikrofon, okey. Okey, terima kasih kepada semua-semua yang hantar komen. Azizah, Anwar, Fadli, Mak Syah, Iyad, Muhammad. Terima kasih kepada semua. Puan Jamilah Bacuk, lama tak baca Jamilah Bacuk minta lagu Nustan, lama. Mawar Kasih, Rosmawati, Ismail. Ustaz Kazim sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jamilah Bacuk, selamat puasa. Okey, terima kasih semua yang setia bersama dengan saya. Faiz Ayub, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faiz Ayub, terima kasih semua. Saudara Makno, Kaifi, MA, syukran. Rogayah Gayah dari Johor, Kak Gayah. Ya, selamat berpuasa Kak Gayah. Mudah-mudahan pada tahun ini Kak Gayah sihat. Puan Jamilah Bacuk, Ustaz ada buat kelas tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran disiarkan pada setiap hari jam 3.30 petang. Jadi tuan-tuan boleh ikut tadarus Al-Quran setiap hari jam 3.30 petang. InsyaAllah tuan-tuan boleh buka Al-Quran. Hari ni kita baca juzuk 1. Jadi boleh pelan-pelan ikut kita punya bacaan. Mama Mia, moga diberi kesihatan yang baik. Saya baca dulu mesti tuan-tuan ni sementara menunggu kawan-kawan kita yang belum bersedia untuk masuk. Nanti saya dah mulakan kuliah, dah terketinggalan pula, tanya-tanya pula. Ustaz Ainah Sulaiman, Ustaz nampak ceria. Waalaikumsalam. Nurleha. Muhammad Aziz Hamngah. Ustaz segak hari ni. Biasa jadi pelakon. Jadi pelakon kena segak. Jangan marah. Saksikan nanti 15 April nanti kan. InsyaAllah tuan-tuan. Azlina Nasruddin, terima kasih. Siti Arija Wardati, terima kasih. Raja Susilawati, selamat berpuasa Raja Susilawati. Baik, tuan-tuan boleh masukkan dalam ruangan komen. Saya nak baca ruangan komen sementara nak menunggu sahabat-sahabat kita masuk sebelum kita mulakan kuliah berkenaan dengan puasa. Pada kali ini berkenaan dengan niat Ramadan, insya-Allah, niat berpuasa. Maziah, terima kasih daripada Jambi, dari Jambi Indonesia. Terima kasih saudari Maziah yang sudi menonton dari Indonesia, sahabat kita dari Indonesia. Nazila Man, terima kasih. Fakrul Nizam, Rusia Cik, terima kasih. Saiful Amar Zailani, Fazlin Lin, Ismail Sharifah, terima kasih. Ahmad Lai Elan, juga kepada semua yang bersama dengan saya pada petang ini. Saya mulakan kuliah kita insya-Allah dengan selamat berpuasa Ustaz Jaharabuddin, sama-sama. Okey, sama-sama. Okey, kita niat. Wajib niat berpuasa. Apa hukum niat berpuasa? Ittifaq sekalian ulama mengatakan bahawa wajib berniat puasa. Sama ada puasa itu wajib seperti puasa Ramadan, ataupun puasa sunat, ataupun puasa qada, maka wajib disertai dengan niat. Maknanya kalau orang puasa tapi kalau tidak ada niat berpuasa, maka tidak sah puasa dia. Kalau orang tanya kita apa hukum berniat puasa, hukumnya ialah wajib. Okey? Baik. Jadi macam mana kita nak menentukan jenis puasa kita di dalam niat? Menentukan jenis puasa kita di dalam niat itu dipanggil sebagai ta'yin. Dipanggil sebagai ta'yin. Ta'yin tu maknanya menjelaskan aku nak puasa apa. Itu penting tu.
Saja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Puasa apa? Jadi menentukan puasa tu. Jadi hukumnya kena lihat kepada jenis apa yang kita nak niat untuk puasa tadi. Contohnya, sahaja aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an. Nampak? Sauma ghadin. Maknanya aku nak puasa besok hari. Sauma ghadin. Besok ghadin. Okey. Bulan apa? Fi syahri Ramadan. Pada bulan Ramadan. Maknanya puasa Ramadan. Ataupun dia puasa nazar. Ataupun dia puasa kafarah. Ni di luar Ramadan lah. Cerita ni cerita bab di luar Ramadan lah ni. Maknanya kalau dia nak puasa nazar, dia kena sebut lah. Saja aku puasa nazar, saja aku puasa kafarah. Ni cerita di luar Ramadan. Tapi kita sekarang ni dalam bulan Ramadan ni, kita cerita tentang tentang Ramadan lah. Kan? Niat puasa Ramadan. Baik. Kemudian ataupun puasa sunat. Tadi puasa wajib. Puasa sunat. Apa tu? Iaitu puasa seperti puasa Isnin dan Khamis. Atau puasa Ashura. Atau puasa 6 Syawal. Okey. Maka tidak wajib ta'yin, tetapi disyaratkan mentakyin supaya mendapat pahala yang sempurna. Itu kalau puasa sunat. Tak payah sebutlah saja aku puasa sunat Isnin, tak payah. Sebut saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Contohnya kita nak puasa hari Isnin. Saja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Saja aku puasa sunat bulan Syawal kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut, tak apa, puasa 6 lah apa, tak payah tu. Sebut niat saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Contohnya puasa Isnin dan Khamis. Ataupun puasa sunat mutlak yang tidak ada sebab untuk dia berniat untuk puasa. Saja dia puasa je. Dia bangun subuh, dia tak makan, dia tak minum, aku niat puasa. Dia nak puasa je. Itu namanya sunat mutlak. Makna terus dia niat puasa tanpa dia nak puasa sebab. Tadi puasa sunat bersebab. Contohnya Isnin Khamis. Contohnya puasa 6 Syawal. Ataupun puasa Ashura misalnya, dia sebutlah sunat, sebut. Baik. Tapi kalau saja-saja dia nak puasa, nama dia sunat mutlak tadi, tiba-tiba niat nak puasa hari luar pada Ramadan kan, ni cerita ni luar pada Ramadan. Dia bangun subuh, dia duduk baca Quran, aku niat puasa lah, dia puasa. Itu nama dia puasa sunat mutlak, nama dia. Baik. Yang kedua, niat puasa sebulan penuh. Malam tadi dia niat puasa sebulan penuh. Apa hukum? Kalau meniat puasa sebulan penuh itu ialah mengikut kepada pendapat Imam Malik. Ya, pendapat mazhab Maliki. Iaitu berniat puasa Ramadan sebulan penuh pada awal malam Ramadan. Kerana mengambil langkah berhati-hati. Nama dia ikhtiyat. Mengambil jalan selamat. Mengambil jalan ikhtiyat. Bimbang terlupa niat pada malam-malam seterusnya. Malam tadi first night untuk berpuasa masuk Ramadan, dia niat untuk sebulan. Itu bagi mazhab Maliki. Okey, setelah berniat puasa esok harinya ataupun ikut pendapat Malik pada malam pertama Ramadan tersebut, wajib pula berniat pada malam kedua dan malam-malam seterusnya. Tapi walaupun begitu, bagi kita mazhab Syafi'i, kita berniat setiap malam. Wajib berniat setiap malam pula. Jadi macam mana orang dulu-dulu nak mengingatkan jemaah supaya mereka ni jangan lupa untuk berniat puasa besok hari. Selepas habis tarawih, selalunya tu imam atau Tok Bilal akan membaca dengan kuat. An ada syahri Ramadana, sebut kan, hazihi sanatalillah. Jadi dia sebut selepas saja aku puasa, dia ulang, nak bagi kita ingat. Itu cara orang dulu-dulu. Tapi sekarang ni tak ada orang buat pula dah. Jarang orang buat. Dia kata bid'ah pula dah. Ini pun masalah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Ramai-ramai lupa pula. Kita tujuan nak mengingatkan.
Baik, terima kasih kepada soalan yang dihantar kepada semua. Kita tengok kalau ada komen. Kalau kita ada soalan, saya akan baca sekejap sebelum kita sambung lagi pada berniat yang seterusnya. Zaitun Hasan, selamat berpuasa kepada semua pelajar Pondok Al-Barakah. Terima kasih. Salmah Ustaz, watching. Ustaz, banyak benda. Kalau kerja berat macam mana Ustaz? Tak larat puasa. Muhammad Nizam, kerja berat tu macam mana? Apa dia yang maksud kerja berat pada Muhammad Nizam? Adakah jadi pemandu Grab kerja berat? Tak. Adakah kerja kaunter pemandu berat? Tak. Kerja berat tu duk tebang balak, usung balak, tu kerja berat. Kalau tak kerja, dia tak makan kan? Terpaksalah dia kerja berat sangat, memerlukan tenaga yang kuat. Maka haruslah pada masa itu berbuka dia. Nanti dia qada balik. Sebab apa? Kerjanya terlalu berat. Kerja cok kelapa sawit, buah loading atas lori sampai naik buasi, tuan-tuan, terkeluar punggung. Tuan-tuan pernah tengok ada orang yang kerja loading tu buasi? Berat, tuan-tuan. Satu tandan tu ada 20 kilogram, 50, 60 kilo punya duk angkat. Dia pergi ikat pinggang ni dengan tali, ikat bagi badan tu tegap. Ada yang makan ubat kuat lagi nak bagi kuat. Ramai kawan-kawan saya yang kena macam tu, sakit buah pinggang, makan ubat kuat. Ni kerja loading. Sebab tu ada setengah ladang dia gunakan kren angkat buah kelapa sawit. Yang mana ladang yang kaya, kena ladang kita peneroka tak ada lah, main upah orang. Yang sekarang yang buat kerja tu sahabat daripada Indonesia. Mereka badan kuat buat. Dulu-dulu kami buat, saya buat, tuan-tuan, aduh kena satu lori kena satu lori, tuan-tuan, lemah tu. Tu kerja loading kelapa sawit, seksa macam-macam tu. Ila Fazila, Ustaz, saya ada soalan. Saya bekerja di KL, anak-anak tinggal dengan atuk dan opahnya di Taiping. Jadi saya perlu bayar zakat fitrah anak-anak saya ikut tempat saya mencari rezeki, atau tempat anak-anak saya tinggal. Tahun-tahun sebelum ni saya bayar zakat fitrah di tempat anak-anak saya tinggal, bolehkah? Jadi akak apa nama tadi? Ila Fazila, bayar di Kuala Lumpur pun boleh. Untuk Ila bayar di mana kita mencari rezeki, di situlah yang terbaik untuk kita membayar zakat. Kalau kita cari rezeki di Perak, walaupun kita orang Johor misalnya, bayarlah di Perak. Ini tempat kita cari duit. Habis tu anak di Johor macam mana? Boleh bayar di Perak pun boleh. Ataupun bagi pada atuk dia di Johor, bayarkan di Johor pun boleh. Tak jadi masalah. Baik. Salam Ramadan, Rubiah Rubina, alhamdulillah. Rusnah Cik Din. Bagi siapa-siapa yang nak masuk korban tu boleh hubungi Rusnah Cik Din 0134331918. Insya-Allah kita korban tahun ini. Kemudian Syazwan Rusli, niat sebulan sebagai backup, kok lupa nak niat harian selepas itu. Syazwan Rusli, itu bagi mazhab Maliki. Tapi kenalah belajar pula macam mana cara dan apa yang boleh dan tak boleh dalam mazhab Maliki, apa yang membatalkan dan yang tidak membatalkan dalam mazhab Maliki. Kena belajar juga. Dengan niat nak ambil Maliki, tapi cara pergi ambil Syafi'i pula. Sebab tu kita ni boleh niat sebulan, tapi kena buat setiap malam. Setiap malam mengikut mazhab Syafi'i, itu yang afdalnya. Sebarang pertanyaan produk Al-Barakah boleh berhubung dengan Sinar Al-Barakah. Ya, saya ada kurma ajwa sekarang ni yang orang order lagi. Kemudian kita ada pula jus durian Belanda. Jadi tuan-tuan bantu kami. Bulan Ramadan ni mungkin sedikit banyak perbelanjaan untuk kami di sini. Jadi kalau tuan-tuan nak menolong kami tak minta derma pun. Cuma tuan-tuan boleh beli apa jua produk ni, sedekahlah pada sekolah kami ni, insya-Allah. Boleh layari FB Sinar Al-Barakah, ataupun tuan-tuan beri saja sumbangan kepada nombor
akaun Pusat Pendidikan Al-Barakah. Terima kasih. Baik, kemudian tuan-tuan, Ustaz saya nak tanya, Nurul Azwa Zakaria, bolehkah untuk kaum hawa niat berpuasa untuk sebulan dahulu jika di awal bulan, supaya awal bulan tidak dapat berpuasa kerana haid? Tak apa, boleh, tak ada masalah apa kan. Tapi kita ni ikut Syafi'i setiap malam. Tapi kalau akak malam hari ni haid, semalam haid, dia niat dah, saja aku puasa sebulan penuh, saja aku berpuasa di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Maknanya puasa di awal bulan, bukan niatnya tu di tengah bulan. Niat puasa tu di awal bulan, semalam lah. Sekarang tak mau dah, malam ni tak mau dah bukan lagi awal bulan dah masuk hari kedua, malam yang kedua. Jadi awal bulan tu harus. Maka akak tadi pun memperbaharuilah niatnya tadi setiap malam mengikut mazhab Syafi'i. Azlin, Ustaz berlakon tangkap orang ya, kemain pekat dialek Perak, sedap bunyinya. Temankan orang Perak. Okey, Naruzah Rahman, tempat saya ada imam berniat puasa. Tak apalah, bagus. Lagi dijemput semua penonton. Terima kasih YBIM yang menonton rancangan kita ni. Ustaz, kita sekeluarga masih lagi berniat sehari-hari. Okey, Cik Zainab Syahidan, kalau perempuan yang dapat berpuasa pada hari pertama, yang tak dapat berpuasa pada hari yang pertama, bagaimana untuk dia niat sebulan? Niat sebulan ni bukan aku nak puasa sebulan Ramadan, aku niat berpuasa Ramadan kerana Allah Ta'ala. Bukannya maknanya aku niat sebulan puasa, aku saja aku berpuasa di bulan Ramadan ni kerana Allah Ta'ala. Jadi mungkin kita haid, tak apalah, masih dalam bulan yang sama kan. Sebab itu saya kata tadi, pakailah mazhab Syafi'i yang berniat puasa setiap malam. Baik, kemudian Kalsum Dore Jimlani, line tak stabil Ustaz, lagging. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum kalau semur ubat ke dalam hidung, adakah batal? Sampai di mana yang semuran tu? Semuran tu hak mana? Kalau sekadar hak sini saja, macam kita berkumur. Tapi kalau hak sampai ke dalam ni, batin hidung, apa hujung ni? Batal lah puasa. Batal puasa. Baik. Ada orang yang biasa tak bangun sahur, tak apa ke? Sebaik-baiknya bukan kita kena bangun sahur juga ke? Orang sunat bangun sahur untuk berpuasa. Ia membezakan kita dengan orang lain, di antaranya ialah bersahur. Orang munafik ke, orang kafir ke, mereka memang ada sahur-sahur. Orang kafir ni, demo pun tak makan juga, tapi tak bangun sahur. Jadi bangunlah sahur, ada barakah. Nabi kata bersahur tu ada keberkatan. Baik. Amiruddin, Ustaz, kalau kita baca niat puasa kat gambar WhatsApp grup kawan hantar, adakah automatik jadi niat? Puasa niat di dalam hati, mesti ta'yin. Kalau kita baca WhatsApp, saja nawaitu sauma ghadin an adai fari ramadana hadhihi sanati lillah, tu lagu. Baca di lafaz di mulut, niat dan puasa esok hari di bulan Ramadan fardu kerana Allah Ta'ala. Kita puasa, saja aku puasa ya Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala. Dalam hati. Kalau sekadar baca macam tu belum niat lagi kan. Kalau baca saja belum niat lagi. Baik. Imah Idris, kalau niat malam hari rasa semangat nak puasa, ada peringatan yang esok hari tu masih dalam bulan puasa lagi. Okey, salam Ustaz, Umur Rashid. Adakah solat tarawih itu perlu dilakukan betul selepas solat isyak atau boleh dilakukan bila-bila masa? Contoh solat isyak dulu, lepas 2 jam baru boleh. Solat tarawih boleh dikerjakan bermula selepas habis
sembahyang isyak, ataupun bila dah masuk waktu isyak kita sembahyang isyak, lepas tu sunat. Jangan dia buat waktu maghrib pula. Dia bila masuk waktu isyak kita sembahyang isyak, kita pun buat tarawih. Kalau nak buat tarawih pukul 2 pagi pun boleh. Mengantuk 2 pagi dia buat tarawih boleh, selagi tak masuk subuh. Boleh faham? Okey ya. Baik, kemudian Abdullah, kalau orang masih tak nak berdamai lagi dengan kita di bulan puasa ni macam mana Ustaz? Masih bermasam muka dan tak nak bertegur siapa. Kalau kita dah sambung silaturahim, kita dah hulurkan tangan, tapi dia tak nak menyambut tangan kita, dia tak nak menghulurkan tangan, itu bukan masalah kita dah. Orang yang bagi salam tapi dia tak sambut salam, kita yang bagi salam tu malaikat jawab salam kita, yang tak nak tu setan jawab. Okey, kita yang penting kita masih baik dengan dia. Dia punya pasal lah tu, kita dah usaha. Lainlah kalau dua-dua tak usaha untuk berdamai. Jadi abang-abang, akak-akak yang mana ada orang yang nak berdamai dengan kita, sambutlah tanganku kawan, aku takut tenggelam. Sambutlah tanganku kawan, jurangnya sangat dalam. Tu lagu rock sedah bulan-bulan puasa ni. Ustaz, saya nak tanya, ada orang yang suka kalau berendam dalam air berpuasa macam mana tu Ustaz? Kuman yang saya bertanya dengan malaikat boleh tak Ustaz? Alah, terangkanlah, tak ada kawan kita bandar utama. Macam mana Saya nak tanya, saya suka dia orang kalau berendam dalam air berpuasa macam mana tu? Kuman yang saya bertanya dengan malaikat boleh tak Ustaz? Saya tak dapatlah nak jawab soalan nilai utama ni. Susah lah soalan dia, bukan level saya untuk jawab ni. Soalan ni tinggi ni, ini makam tinggi ni. Soalan ni nilai utama ni, makam tinggi ni. Baik, bukan semua boleh jawab soalan ni. Saya pun setakat level rendah-rendah boleh lah. Mua Munira Johari, boleh ke gantikan puasa ganti tahun-tahun lepas dengan membuat sedekah kepada fakir miskin mengikut sukatan tertentu? Itulah nama dia fidyah. Lah, qada kena qada, fidyah kena bayar. Mia Munira, pergi jumpa ustaz lah, jumpa ustazah, tanya. Kena tanya ni, kena pergi belajar. Tak boleh belajar pergi menghadap guru. Mia Munira, mana dia puasa qada, macam mana kena bayar fidyah, minta pada puan Mua Munira Johari, pergilah tanya guru, bertalaqi sikit dengan ustazah dekat dengan rumah tu, insya-Allah. Kalau saya niat dalam bahasa kita, sah tak? Bahasa apa? Bahasa janji yang kita faham. Yang lafaz mulut itu lafaz sunat. Hak dalam tu, dalam niat dalam hati tu. Dalam hati bahasa apa? Tak tahu bahasa apa. Mana kita tahu hati kita kan? Hati orang mana kita tahu, bahasa dia lah. Baik. Amirul Syafiq, mana lebih afdal, solat tarawih di rumah ikut sunnah atau solat tarawih di masjid? Hati anda boleh menjawab sendiri persoalan anda. Saya ulang balik. Hati dan iman Amirul Syafiq sendiri boleh menjawab apa yang terbuku dalam hati Amirul Syafiq. Baik. Kemudian ada lagi. Iskandar Asis, solat tarawih yang bagus 8 atau 20? Dua-dua bagus. Lagi banyak lagi bagus. Lagi khusyuk lagi bagus. Lagi panjang bacaan Quran lagi bagus. Lagi dengar banyak bacaan Quran lagi bagus. Lagi khusyuk lagi bagus. Itu jawapan dia. Kalau buat 20 tak khusyuk, 20 kejar-kejar pun tak guna juga. Buat 8 kalau sekejap langsung tak guna. Buat yang terbaik. Buat 8 pun panjang. Bukan makna 8 tu pendek. Ada orang yang buat 8 mengalahkan 20 rakaat panjang dia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
siapa yang paling baik amalan dia. Kami nak buat 8, buatlah. Tapi masalahnya 8, 4 minit. Kualiti apa? Mana kualiti? Kita nak kualiti. Okey? Baik. Ramadan Karim, PA Aida, Ramadan Karim. Di Adlia, salam Ramadan, nak tanya, lepas niat kita boleh makan atau minum tak? Ke nak kena niat semula lah? Boleh lah. Niat malam tadi lepas maghrib, tu makan lah. Sahur makan. Malam tadi pukul 11 makan tom yam pun masalah. Bukan. Niat puasa tu bermula daripada terbit matahari, fajar shadiq tu. Terbitnya fajar shadiq tu. Bermula daripada terbitnya fajar, tenggelam matahari. Itu waktu puasa. Yang tu yang tak boleh makan. Malam boleh makan. Allahu Akbar. Baik. Salam Ustaz, selamat berpuasa sama-sama. Ustaz nak tanya, kalau swab test dalam bulan Ramadan, puasa batal kan? Saya tidak ada kelayakan untuk memberi jawapan berkenaan dengan swab, berkenaan dengan COVID, berkenaan dengan SOP. Saya tak ada kelayakan untuk bagi jawapan. Sebab saya bukan ahli. Ada orang yang lebih ahli. Jadi saya serahkan pada dia orang. Saya bodoh, tak reti apa, tak ada kuasa, tak ada jawatan. Penceramah bebas je. Jadi saya tak nak jawab isu COVID, isu apa, sebab tu saya diam. Okey, ada orang yang ahli, jadi kita serah pada ahli. Nanti sampai hari kiamat masing-masing jawab. Depan Tuhan masing-masing jawab. Saya berlepas diri dah. Dah diberikan semua dah diarahkan, tak apa. Kita surrender. Saya tak mau jawab apa. Dan itu Tuhan tanya, pasal Tuhan tak tegur, pasal Tuhan tak jawab, tu ni saya tak bagi jawab. Senang. Senang dia tuan-tuan. Sayang betul mereka ni. Kita sayang benda Nabi. Dah tak mau cakap lebih-lebih, payah. Baik tuan-tuan. Panjang banyak komen tuan-tuan weh. Jus durian Belanda berapa ringgit? 75. Okey, 85 pada tengoklah yang mana rasa nak. Boleh tanya kepada FB Sinar Al-Barakah. Boleh buka Sinar Al-Barakah. Baik. Ustaz, anak-anak pada umur berapa yang sesuai wajib diajar berpuasa? Semalam kita cakap dah, pada umur 10 tahun. Kalau mazhab Maliki dan Hambali, dia kata 10 tahun boleh ajar dah. Kalau tak nak puasa budak ni, mak pak boleh hukum dah. Muhammad Asri Ishah, rawatan pergigian macam mana Ustaz? Sekarang saya dah buat habis dah rawatan akar. 3 batang gigi saya, atas 2, bawah 1 dah selesai buat rawatan akar. Bulan nanti lagi 3 bulan lagi akan buat lagi sekali untuk rawatan akar yang nombor bawah. Dan insya-Allah lepas puasa ni kita nak buat crown. Selesailah. Yang mana sakit-sakit tak ada sakit dah. Dia matikan akar tu. Dulu akar gigi saya bercabang naik ke atas. Itu yang sakit tu. Bila x-ray nampak cabangnya naik ke atas. Doktor tu geleng kepala, mana punya gigi ni? Ini kebesaran Tuhan. Allah bagi dekat saya gigi kuat. Tapi bila dia mari problem, doktor tak boleh nak buat. Sebab akarnya jadi macam huruf J. Jadi macam memancing joran kail tu. Dia mencangkuk, kena naik ke atas. Jadi alhamdulillah akhirnya dapat juga buat. Syukur pada Allah. Semua gigi geraham saya macam tu. Istimewa kan? Istimewa. Syukur pada Allah. Bertam line clear. Ustaz, hukum swab test Siti Zainab, no comment. Saya bukan ahli dia. No comment. Khodam refusal COVID test, batal puasa tak Ustaz? No comment. No comment. Tak ada jawapan saya. Saya tak nak bagi jawapan. Baik. Okey, kita tengok sama lagi kuliah kita. Berniat setiap malam dalam bulan Ramadan. Walaupun dibolehkan bertaklid mengikut mazhab Maliki dengan berniat pada awal bulan Ramadan untuk sebulan penuh,
berniat pada setiap malam bulan Ramadan adalah wajib. Kalau kita nak taklid kepada mazhab Hambali sebulan penuh, silakan. Tapi ingat, bagi mazhab kita, setiap malam wajib berniat Ramadan, berpuasa Ramadan. Sebab kenapa wajib berniat puasa pada setiap malam dalam mazhab Syafi'i? Sebab setiap malam dalam bulan Ramadan adalah suatu hari yang terpisah dan dia bukan dirangkum dalam sebulan penuh. Itu daripada mazhab Syafi'i. Sebab tu kita puasa hari by hari, hari by hari. Dia bukan puasa tu sebulan tak buka-buka, kan? Malam kita tak puasa, malam kita buka, besok baru puasa. Sebab tu mazhab Syafi'i kata kena niat puasa setiap malam untuk besok punya. Boleh faham nah? Jadi pada akak-akak yang nak konon-kononnya nak puasa sepenuh sebulan, akak aku dah niat dah malam semalam sebulan, malam ni aku tak niat pun tak apalah, tak mau. Okey, wajib kita niat puasa setiap malam, tapi taklah salah kita untuk berniat puasa sebulan. Namun begitu, kenalah belajar tentang syarat-syarat puasa bagi mazhab Maliki. Baik, macam mana kalau orang yang tak niat puasa pada malam semalam? Contohnya, hari ni puasa, semalam tak niat. Maka orang yang terlupa niat malam tadi dan hari ni dah start puasa, dia terlupa, Allah aku lupa langsung, aku tak sedar, aku tidur, sedar-sedar dah subuh. Macam mana ni? Maka tak ada lah puasa untuk dia. Macam mana kamu nak naik bas, tiket tak ada? Macam mana nak naik kapal terbang, tiket tak ada? Kaedah gitu. Tinggal bawah, tak puasa, duduk diam-diam. Namun demikian, hendaklah dia menahan diri daripada makan dan minum, ya, sama seperti orang yang berpuasa. Disebabkan kau lupa, kau tak niat, kau tak boleh makan juga. Jangan kata cantik ya, aku semalam lupa niat, aku nak makan juga. Tak. Walaupun semalam kita tak niat puasa, hari ni kenalah menahan diri daripada makan dan minum juga. Denda tu akibat main-main, ya, lara leka dengan niat, dan nanti wajib dia qada selepas berakhirnya Ramadan nanti. Walau bagaimanapun, jika dia berniat pada waktu paginya dengan mengikut mazhab Hanafi, puasanya sah, kerana mengikut mazhab Hanafi boleh berniat sebelum masuk waktu zuhur. Dia kata tak apa, aku nak pakai mazhab Hanafi pula. Mazhab Hanafi kata boleh lagi sebelum masuk zuhur, sebelum jatuh matahari tu, dia kata boleh. Okay, itu. Tapi kamu kenalah belajar pula macam mana pula puasa Hanafi pula. Ke situ pula. Tak boleh kamu ikutkan mazhab Syafi'i pula dah niat Hanafi, cara puasa diikutnya daripada mazhab Hanafi. Sebab tu tuan-tuan, perbezaan mazhab ni kita kena belajar syarat-syarat dia. Sebab tu kami di Al-Barakah ni kami belajar, ya, perbandingan mazhab dan sebagainya. Tapi itulah setengah orang kata Ustaz Kazim ni ceramah bukannya ada ilmu. Yalah, saya ceramah. Faham tak ceramah? Saya ceramah di Padang, di masjid, di dewan. Saya ceramah umum. Bukan ada kitab. Ceramah keluarga bahagia. Ceramah. Tapi kalau nak yang penuh dengan ilmu, datang sekolah. Mari mengaji sini. Buka kitab, duduk 2 tahun. Buka, tak ada kitab. Yang tu boleh kita baca. Kalau saya buat ceramah umum di Padang dengan budak, dengan orang tua, dengan orang sakit, semuanya datang, cerita bab mazhab, tuan-tuan pun pening. Hanafi macam ni, Syafi'i macam ni, tuan-tuan 2 jam kita nak cakap, tuan-tuan cakap pasal apa? Jadi kita nak mengajar ni mengikut keadaan, kesesuaian, tempat, masa, orang. Kan boleh main ceramah umum ni pergi cerita bab fiqh mendalam, tak faham orang. Yang tu tempat tak kena. Main dalam bilik kuliah, talaqi elok-elok, baca, tak ada kitab, tadabbur elok-elok, baru betul. Okey, baik. Tempoh berniat pada waktu malam. Maksud malam yang cukup untuk berniat fardu yang muktamad ialah waktu tenggelam matahari, waktu maghrib,
sehinggalah terbit fajar waktu subuh, niat hendaklah dihadirkan dalam hati, sama ada pada awal malam pun boleh, tengah malam pun boleh, akhir malam pun boleh. Jadi jika niatnya dilakukan sebelum masuk maghrib atau selepas fajar shadiq subuh, maka niatnya itu tidak sah bagi mazhab kita. Jadi bila nak start niat? Macam malam semalam, malam tadi, bila tuan-tuan nak niat start? Selepas masuk maghrib. Tapi kalau tuan-tuan niat pukul 7 malam semalam, tak mau. Selepas maghrib tu, niat saja aku puasa esok hari di bulan Ramadan fardu kerana Allah Ta'ala. Ataupun selepas sembahyang tarawih, ataupun sebelum tidur, ataupun pukul 2 pagi, 4 pagi niat nak puasa. Tapi kalau dah habis, dah masuk subuh sahaja aku puasa esok hari ni, esok hari pula dah hari dah. Sekarang dah ada harinya. Tak terpakai. Itu waktu meniatkan sembahyang, niatkan puasa tadi ni. Baik. Niat puasa ketika sedang solat boleh tak? Semalam dia sembahyang tarawih, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Dia terniat, dia niat, saja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Apa hukum? Apa hukum orang yang niat puasa tengah-tengah sembahyang tu jenis tak khusyuk gemaknya? Maka sah niat puasa yang diniatkan ketika dia sedang solat. Sah. Apa jawapan dia? Jawapannya ialah sah. Niat dalam hati. Kalau dia niat di mulut, batal sembahyang. Sebab hang cakap. Okey. Niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa. Jika seseorang berniat untuk membatalkan puasa ketika berpuasa, maka niat itu tidak membatalkan puasanya, melainkan kalau dia melakukan perkara yang membatalkan puasanya. Ia berbeza dengan solat yang jika diniatkan untuk dibatal, maka terbatal. Niat membatalkan puasa, i'tikaf, haji dan umrah tidak membatalkan semua ibadah tersebut selagi mana kau tak buat benda-benda yang membatalkan. Katalah pukul 4. Pukul 4 ni aku nak makan lah. Aku lapar. Aku tak tahan lah. Aku nak buka puasa. Pukul 4 ni aku nak makan. Mari pukul 4 tak makan pun. 4.30 tak makan pun. Maka hukumnya tak batal puasanya. Tidak batal. Sebab dia tak makan. Dia tak minum. Dan yang perkara yang membatalkan puasanya. Baik, kemudian. Boleh tak Ustaz, kalau saya tak niat puasa tapi saya bangun makan sahur, kira macam niat lah. Saya bangun sahur tu kira macam niat saya nak puasa, tapi saya tak niat, saya makan sahur je. Menurut pendapat yang mu'tamad, tidak cukup, tidak sah jika hanya bersahur tanpa terlintas di dalam hatinya untuk berpuasa. Walaupun seseorang bersahur untuk berpuasa atau kuat menahan lapar dan dahaga untuk esoknya. Okey, tak cukup, dia kena niat sebab dia rukun. Sahur bukan rukun puasa. Baik, ragu-ragu ketika niat. Jadi macam mana ketika orang berpuasa ni, aku ni semalam niat atau aku ni tak tahu, aku niat tak puasa semalam, tak tahu. Aku niat tak tahu. Aku niat tak tahu, aku niat tak tahu. Ketika selepas berbuka. Malam-malam ni dia fikir lepas maghrib. Semalam ayah puasa niat tak? Aku tak tahu. Aku tak tahu aku niat betul. Bila dia ragu-ragu tu? Dia ragu-ragu tu selepas dia buka puasa. Maka puasanya sah. Jika sebelum maghrib dia teringat sudah berniat pada waktu malam, puasanya sah. Jika tidak sama sekali, maka puasanya batal. Dia ragu. Sampai kesudah dia kata, aku ni niat ke tak niat, aku ni niat ke tak niat, aku ni niat ke tak niat. Maka batal. Kecuali mengikut pendapat Al-Azra'i mengatakan sah jika dia ingat selepas maghrib. Kalau dia ingat selepas maghrib pun, baru dia teringat, aku niat dah. Maka pendapatnya itu batal.
mesti yakin sungguh-sungguh bahawa kita telah berniat untuk mengerjakan ibadat berpuasa. Baik. Ustaz, macam mana keadaan orang yang berkumur-kumur ni Ustaz? Untuk jawapan orang yang berkumur-kumur dan sebagainya, kita baca besok lah kalau ada masa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih pada yang komen, terima kasih yang memberikan soalan. Minta maaf banyak yang tak dapat jawab. InsyaAllah kita jumpa lagi petang nanti, insyaAllah. Banyak program tentang bulan Ramadan ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa hubungi YBIM untuk korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.